Sejauh mana kita inginkan segala buruk kita ni disembunyikan oleh Allah, maka macam tu juga kita menginginkan kepada orang lain. Kerana disebut siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, Allah Ta'ala akan menyembunyikan aib dia di dunia dan juga di akhirat. Itu jaminan. Al-Quran ini nak mengajar kepada kita, kalaulah membicarakan tentang hal yang ada, benda yang sulit, benda yang memalukan, benda yang sembunyi-sembunyi, benda yang boleh membuka aib seseorang, perlulah dikiaskan ataupun diambil perkataan yang lunak. Dan dia ada sebut dalam ayat yang lain, dalam surah, dalam menceritakan tentang Sayyidatina Maryam kata walam yamsasni bashar. Apa disebutkan itu? Di saat mereka tahu Maryam ni mengandung, semua pakat tuhmah kepada Maryam, hang ni kami ingat hang bagus, hang ni orang ibadah, hang ni orang yang jaga Masjidil Aqsa. Tiba-tiba hang buat itu, dia pula tak, dia bernazar untuk tidak bercakap dengan sesiapa. Maka disebutkan dalam ayat itu, akhirnya dia buat pengakuan walam yamsasni bashar, siapa pun, aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia ataupun mana-mana lelaki. Maksud sentuh di situ, apa maksud sentuh? Bukan sentuh ni. Sentuh ni. Kalau sentuh macam ni mengandung penat lah. Pakai janganlah faham sentuh mengandung jenuh lah. Tak lah kat dah. Mudahnya sentuh mengandung. Tu yang kata sentuh tu bahasa yang dipinjamkan, kinayah. Yang dimaksudkan itu adalah tidak digauli oleh mana-mana lelaki. Al-Quran ajak kepada kita bahasa yang sangat cantik, sangat indah. Hari ini kita kalau nak cerita pasal orang, pasal buruk orang, kita cerita secara terang-terangan dan terbuka di khalayak ramai. Kalau hari ini kita duduk dengar radio, saya tumpang duduk naik kereta pergi ke mana hala ni, dengar radio. Bila dengar radio ni macam-macam orang cerita. Tak rasa malu dah, dia boleh kutuk mertua dia dalam corong radio, dia boleh kata kat suami dia dalam radio, dia boleh kutuk kawan-kawan dia boleh hamak tak puas hati tu, tak puas hati ni dalam radio. Satu Malaysia orang boleh dengar, tapi masalah tu boleh selesai dengan baik kalau dia pergi tuju kat orang tu. Kalau dia ada masalah dengan mentua dia, pergi sembang dengan mentua dia, apa masalah? Selesai masalah. Kalau dia ada masalah dengan menantu dia kata menantu saya dia malas lah, bila balik main dia duduk dalam bilik tak keluar lah, apa semua. Pasal apa hang pergi cerita benda tu dalam media sosial? Hal suami isteri diceritakan secara terbuka. Bahkan kalau kita hari ini bab politik pun, dalam nak memburukkan lawan, juga kita membuka sesuatu yang tak patut terbuka. Dalam isu seksual enggak, dalam isu tuduhan yang belum rasmi lagi, dalam bab penipuan, dalam bab macam-macam, kita dah buat sesuatu yang di luar daripada etika orang yang ada ilmu dan orang yang ada adab dan tata susila yang menjaga aib orang. Walaupun kita tak sedap, kita sendiri pun banyak keburukan, kita pun banyak aib, kita pun banyak benda-benda yang tak elok yang kita lakukan. Dan kalaulah orang mengetahui akan salah laku kita, apa yang kita buat, apa yang kita nak lakukan jenayah di belakang orang lain tak tahu, kalau Allah Ta'ala zahirkan perkara tersebut, macam mana kita rasa malu tak di hadapan manusia? Sudah pasti kita akan rasa malu. Selama mana dan sejauh mana kita inginkan segala buruk kita ni disembunyikan oleh Allah, maka macam tu juga kita menginginkan kepada orang lain. Kerana disebut siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, Allah Ta'ala akan menyembunyikan aib dia di dunia dan juga di akhirat. Itu jaminan. Kita dah belajar benda tu bermula daripada perkahwinan kita, awal perkahwinan kita, yang mana aurat kita ni terbatas. Mak kita pun bila kita dah balik, dia tak boleh nak tengok lebih-lebih lah. Kadang-kadang sampai ke paha, sampai ke beting ke, sampai ke badan, kadang-kadang dia dah hidden, dia tak mau dah bagi tengok. Mak dia pun tak boleh tengok dah. Dia pun apa-apa saja yang ada di badan dia, dia tak mau bagi tengok. Apa-apa saja yang ada pada badan dia tak mau bagi ayah dia tengok.
Tetapi bila saat kita berkahwin, bila dah berkahwin, suami isteri ni dia dah tidak ada batas umuran. Di situ kita dah diajar secara halus. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita pakaian kepada isteri, suami pakaian pada isteri, isteri pakaian pada suami, saling lengkap melengkapi. Tapi bila dah isteri ni mudah-mudah boleh telefon orang, boleh dah buat panggilan di corong-corong radio cerita pasal buruk suami dia, dah tak ada apa nilai perkahwinan tu. Kemudian suami pula telefon esok dah, contohlah kan, dari isteri telefon ni dikutuk pada suami dia, esok suami dia pula telefon, dia ni nampak je muka lawa masak berarti pun. Apa yang berlaku pada hari ni sangat menduka citakan. Ni kena ambil pelajaran daripada perkataan Rafas ini. Allah Ta'ala menggunakan perkataan yang halus sehingga ditafsirkan oleh para alim ulama, barulah kita ni boleh faham. Di kesempatan ni juga saya nak minta maaf banyak-banyak secara umum kepada semua yang hadir ke kuliah duha kita ni. Andai kata di kalangan asatizah kita ni ada yang terlajak sebut berkaitan dengan politik dan sebagainya sehingga tidak memberikan kesenangan pada sesetengah individu yang mendengar. Dalam hadis ni kita bebas daripada politik, bebas daripada mana-mana parti kepartian. Semua orang boleh main mengaji di Darul Hadis. Jadi cuma bila ada berlaku sedikit salah faham dan juga salah menguraikan, kami minta maaf banyak-banyak. Kecenderungan kita tu biarlah rahsia, dan masing-masing ada pilihan sendiri, dan kita terima segala muhasabah. Tuan-tuan jangan segan silu. Nombor telefon kita ada borang cadangan, peti undi cadangan ke apakah, nanti kita akan sediakan di dewan ni. Tuan-tuan nak komen apa, nak respon apa, nak bagi tahu pasal apa, bagi tahulah. Kita dengar sami'na buat, kami tak ta'na lah. Kami dengar aja. Nak ikut tu belum tentu. Kadang-kadang ikut ada kemampuan kita buat lah, ada tak ada kemampuan nak buat macam mana. Cadangan tu kena bagi, penambahbaikan kena bagi, supaya kita terus maju ke depan. Kita tak syok sendiri, kita tak berasa seronok dengan apa yang kita lakukan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Takat tu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.